Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Baik, saya Ustaz Muhammad Luqman Al-Hakim bin Muhammad Nizan, dan saya adalah guru baru bagi kamu bagi kelas darjah 4 di Sekolah Agama Taman Pasar Indah. Jadi serba ringkas sahaja untuk pengenalan diri saya. InsyaAllah bila kita bertemu dalam kelas, saya akan cerita tentang latar belakang saya lah. Jadi hari ini kita nak cerita tentang fokus pada tajuk bagi kitab Muamalat, bagi tajuk Sirah, Ijab dan Kabul. Okay? Ustazah kamu dah katakan pada saya bahawa tajuk sebelum ni tidak hajar, dan saya sambung sahaja, iaitu pada tajuk Sirah, Ijab dan Kabul pada jual beli. Baik, saya nak kamu buka pada kitab kamu pada muka surat yang ke-8, sama macam mana dalam apa yang saya tunjukkan dekat sini. Okay? Saya harap jelas suara saya. Okay? Sirah, Ijab dan Kabul. Okay? Apakah dia ijab dan kabul? Baik, saya besarkan ya. Tengok yang bawah ni. Okay. Tengok yang pertama. Okay. Bila mana ustaz bariskan, maka kamu ikut bariskan seperti ustaz juga. Kamu ambil pembaris, kamu baris ikut macam ustaz. Tapi kamu gunalah pensel, guna pensel kamu lah dan pembaris. Ustaz gunakan pensel ustaz lah warna merah. Jangan ikut ustaz pakai pen merah pula. Baik, sirah, ijab dan kabul. Syarat ijab dan kabul bagi jual beli. Yang pertama, dia kata lafaz ijab dan kabul tidak diselangi dengan perkataan lain yang tiada kaitan. Yang pertama dia kata syarat ijab dan kabul yang pertama, lafaz ijab dan kabul tidak diselangi dengan perkataan lain yang tiada kaitan. Okey, bariskan macam ustaz ni. Okey, lafaz ijab dan kabul tidak diselangi dengan perkataan lain yang tiada kaitan. Kena bariskan Okay. Ketika kita lafaz ijab dan kabul, lafaz membeli, tidak boleh sama sekali ada perkataan lain yang tiada kaitan. Sebagai contoh kita nak membeli sebatang pen. Okey, sebatang pen sebagai contoh. Dekat sini saya tunjukkan adalah sebatang pen. Harga pen ni adalah sebanyak RM1. Okey. Bila penjual kata, contohlah saya sebagai penjual, kamu sebagai pembeli. Saya kata, saya jual pada kamu pen ini sebanyak RM1. Okey. Kemudian pembeli wajib cakap, saya beli pen ini dengan harga RM1. Okey. Bukannya yang tiada kaitan. Sebagai contoh, saya jual kepada kamu lampu ini sebanyak RM1. Tiada kaitan. Kemudian pembeli pun jawab, saya beli pen ini sebanyak RM1. Salah. Yang tiada kaitan. Jadi syarat yang pertama untuk syarat jual beli ijab dan kabul mestilah barang yang ada kaitan. Kalau kita beli barang tu pen lah. Kalau kita beli barang tu pensel lah. Contoh lain adalah pewangi ni. Okey. Saya jual kepada kamu pewangi ini dengan harga RM5. Okey. Dan pembeli pun jawab, saya beli pewangi dengan harga RM5. Itu lafaz ijab yang kabul yang ada kaitan dengan barang yang betul. Itu contoh yang pertama. Baik, kita tengok pada muka surat yang ke-9, muka surat yang sebelahnya. Okey. Muka surat yang ke-9. Baik, tengok yang kedua. Ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang panjang yang menunjukkan tidak jadi beli. Yang kedua dia kata, lafaz ijab dengan kabul tu, lafaz ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang panjang yang menunjukkan tak jadi beli. Contoh pen tadi. Saya jual pen ini kepada kamu dengan harga RM1. Kemudian diam je lama. Pembeli. Okey, tak boleh. Ataupun penjual cakap nak jual tapi dia diam. Tiba-tiba pembeli pun cakap, saya beli pen kamu sebanyak RM1. Tak boleh. Ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang panjang yang menunjukkan tak jadi beli. Tak boleh diam. Ijab dan kabul kita kena cakap. Nak beli, cakap nak beli. Tak beli, cakaplah tak beli.
Jadi tak boleh diam. Ijab dan kabul. Saya jual pen ini kepada kamu sebanyak RM1. Diam sampai besok. Tak boleh. Syaratnya yang kedua adalah ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang panjang. Baik, yang ketiga. Yang ketiga dikata dekat sini, tengok. Tidak berubah sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua jika disebut 2 kali. Yang ini kena faham betul-betul. Tengok pada contoh yang dibagi kat sini. Contohnya, kata penjual, aku jual kepada kamu benda ini dengan harga RM500 dan dengan harga RM1,000. Lafaz akad seperti ini tidak sah. Jadi sebenarnya nak jual benda tu RM500 ke RM1,000 sebagai contoh. Aku jual kepada kamu pen ini dengan harga RM1 dan dengan harga RM10. Lepas tu berapa harganya? RM1 ke RM10? Jadi tak nyata benda tu. Contoh lain, aku jual kepada kamu pewangi ini dengan harga RM5 dan dengan harga RM10. Jadi pewangi ini RM5 ke RM10? Tak jelas. Jadi penjual kenalah sebut dengan harga yang betul. Aku jual dengan kamu pewangi ini dengan harga RM5. Dan jika kamu beli 2 pewangi ini dengan harga RM10. Jelas. Jika, tengok yang kedua, jika 2 kalimat itu diucap secara sempurna seperti aku jual kepada kamu pewangi ini dengan harga RM5. Kemudian yang kedua dia kata, dan aku jual kepada kamu pewangi ini 2 pewangi dengan harga RM10. Dan jelas ucapan tu. Bukannya kata aku jual kepada pewangi ini, aku jual kepada kamu pewangi ini dengan harga RM5 dan RM10. Jadi pembeli pun RM5 ke RM10. Jadi ijab dan kabul tu adalah tidak jelas. Saya harap kamu jelas apa yang Ustaz terangkan. Kemudian yang keempat, dia kata dekat sini, dapat didengar lafaz itu walau oleh orang yang berhampirannya pada kebiasaan walaupun pembeli tidak mendengarnya. Lafaz tu pada kebiasaannya orang dengar, pada orang pembantu peniaga dan sebagainya. Syaratnya lafaz yang kita cakap tu dengar. Bukannya contoh kamu beli sesuatu barang, kita seharusnya kena ijab dan kabul tu dengan lafaz yang betul. Bukannya kamu beli, bayar duit, kamu belah macam tu je. Jadi sekurang-kurangnya didengar oleh orang lain. Sekurang-kurangnya kalau kamu tak dengar sekalipun, orang lain boleh dengar apa lafaz ijab kamu. Contoh, saya beli pen ini dengan harga RM1. Pelan dia cakap. Saya jual pen ini dengan harga RM1. Walaupun pembeli, orang yang beri tu tak dengar, dia bayar sahaja, tapi orang sebelah dengar. Jadi syarat itu boleh diguna pakai. Baik, seterusnya yang kelima. Tengok muka surat yang ke-11, muka surat yang ke-10. 10 muka surat sebelah. Okey, bariskan yang macam ustaz tu. Baik, yang kelima, kita tengok. Lafaz ijab dan kabul hendaklah membawa maksud yang sama tentang jenis dan sifat barang, jumlah kadar timbangan, ukuran, harga dan sebagainya, sama ada secara tunai ataupun hutang. Baik, bariskan. Lafaz ijab dan kabul hendaklah membawa maksud yang sama tentang jenis dan sifat barang, jumlah kadar timbangannya, ukuran, harga dan sebagainya, sama ada secara tunai ataupun hutang. Okey. Lafaz ijab dan kabul membawa maksud yang sama tentang jenis dan sifat barang. Okey, kita cakap pasal pen, tapi kita jual benda lain. Aku jual kepada kamu pen ini, dengan harga RM1. Jual pen tapi tunjuk benda lain. Tak jelas. Ataupun jumlah barangan kadar timbangannya tidak jelas ukurannya. Aku jual pen ini dengan harga RM1,000. Pen harga RM1,000. Kena ke dengan ukurannya? Jadi itu tidak betul. Harga dan sebagainya, sama ada secara tunai ataupun hutang. Aku jual kepada kamu pewangi ini dengan harga RM5 tunai. Maka kita naklah bagi secara tunai. Baik. Kita tengok yang bawah ni. Okey, yang bawah ni tak payah bariskan. Yang ini adalah saya terangkan sedikit contoh-contoh bentuk sirah yang tidak sah. Contoh-contoh bentuk jual beli yang tidak sah. Contoh yang pertama, dia kata, jika penjual berkata,
Aku jual kepada kamu buku ini dengan RM1,000 yang pecah. Lalu diterima oleh pembeli, aku terima dengan RM1,000 yang elok. Contoh, aku jual pen ini dengan harga RM1 yang pecah. Kemudian pembeli pun kata, aku terima pen ini dengan harga RM1,000 yang tidak pecah, yang elok. Apa yang maksud pecah dengan tidak pecah tu? Penjual tu jual pen yang pecah. Pembeli pula beli pen yang cakap tidak pecah, tapi sedangkan barangnya pecah. Jadi itu tak sah barangnya. Cakap jual yang pecah, tapi kita ambil yang tak pecah. Ataupun kita jual yang elok, tapi kita terima yang tidak elok. Orang yang jual tu kata benda elok, tapi terima tak elok. Itu adalah jual beli yang tidak sah. Kemudian yang kedua adalah contoh beza cara bayaran. Tunai tangguh, aku jual kepada kamu buku ini dengan RM10, bertangguh selama sebulan. Lalu diterima oleh pembeli, aku terima dengan tunai atau aku terima dengan bertangguh 2 bulan. Contoh, saya jual kepada kamu handphone ini dengan harga RM1,000. Saya jual handphone ini kepada kamu dengan harga RM1,000 dan kamu hendaklah bayar kepada saya RM1,000 dalam tempoh sebulan. Lalu pembeli pun kata, aku terima handphone ini dengan harga RM1,000 dan aku akan bayar selama 2 bulan. Tak sah. Bila pembeli kata syaratnya nak beli handphone ni RM1,000 dalam tempoh sebulan kena bayar, maka kena bayar sebulan lah tempohnya. Tak boleh kata 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan tak bayar terus. Maka hukumnya adalah tidak sah akad jual beli tersebut. Baik. Contoh yang beza pada harga pula. Yang ketiga, jumlah bilangan diterima oleh pembeli. Aku jual kepada kamu baju ini dengan RM100. Lalu terima oleh pembeli, aku terima dengan RM50. Contoh, aku jual kepada kamu handphone ini dengan harga RM1,000. Kemudian pembeli pun cakap, aku terima handphone ini dengan harga RM500. Dibayar pun RM500. Maka tidak sah. Harga jualan ni RM1,000. Kemudian dia akad jual beli tu, dia kata aku terima jual beli dengan harga RM500. Separuh pula dia potong diskaun tak tiba-tiba. Tak boleh. Jika dengan harga RM1,000 yang dijual, maka yang dibeli pun harga RM1,000. Melainkan kalau penjual tu kata aku jual handphone ni dengan RM1,000, tapi dengan diskaun 50%, 50% aku bagi kau RM500. Itu lain lah. Maka pembeli pun kata, okey, aku terima dengan harga RM500 sebab awak bagi saya diskaun 50%. Contoh begitu. Itu adalah serba sedikit penerangan berkaitan tentang jual beli. Saya harap kamu jelas dan faham apa yang Ustaz terangkan dekat sini. Serba sedikit, saya harap. Baik. Apa yang Ustaz nak kamu buat di rumah? Kamu keluarkan kamu punya buku tulis. Buku tulis kamu boleh, nanti saya akan bagi kamu dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp. Kalau kamu ada printer di rumah, kalau kamu ada printer di rumah, kamu boleh print out kan soalan yang Ustaz beri ni. Kalau kamu ada printer di rumah. Dia kata dekat sini, tuliskan syarat-syarat bagi sirah ijab dan kabul. Ada 5. Yang mana Ustaz jawapannya? Yang tadi itulah, yang kita bincangkan tadi tu, yang kita bariskan. Yang ini Ustaz tunjuk. Ni yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Kemudian ini yang ke-5. Tuliskan dekat dalam 5 kotak tersebut. Kalau dah siap, dah tuliskan jawapannya dekat sini dalam 5 kotak tersebut. Kemudian tampal dalam buku tulis muamalat dan ambil gambar dan hantar kepada saya. WhatsApp personal saya. Nanti saya akan semak. Jika kamu tiada printer, apa yang kamu perlu buat? Cukup sekadar kamu tulis jawapannya dalam buku tulis. 5 syarat tadi, tuliskan dalam buku tulis. Dah siap dalam buku tulis, selang sebaris, tulis cantik-cantik. Saya nak tengok kamu punya tulisan yang cantik tu. Ambil gambar dan hantar di WhatsApp personal saya. Bukan itu sahaja. Saya akan bagi kamu satu link ataupun satu link quiz. Quiz online. Macam mana cara buat dia? Senang saja. Ustaz ada banyak mainan, contoh
main basikal dalam handphone. Ya ke Ustaz? Ya. Main handphone, main basikal dalam handphone, game, main permainan Kahoot, kuis dan sebagainya. Ni salah satu yang Ustaz nak tunjukkan kamu. Kamu kena tengok video ni. Okey, salah satunya adalah sekejap saya tunjukkan kamu. Okey. Saya akan bagi kamu link. Okey, contoh link ni nanti kamu klik je link tersebut, nanti kamu akan keluar begini. Keluar begini. Dekat sini berkaitan dengan tajuk yang kamu dah belajar. Dekat sini Muhammad darjah 4 al-baik. Padankan jawapan yang betul. Senang je. Bila kamu dah tekan link, dia akan keluar macam ni. Padankan je lah. Al-baik pada bahasa ialah apa? Jawab je. Contohlah saya jawab je. Contoh saya jawab je. Sentam je. Kamu kena baca lah. Kamu jawab, kamu lah jawab. Bukan saya. Tengok contoh. Bila kamu dah selesai jawab, contoh begini. Tengok kitab pun boleh. Okay. Dah selesai jawab. Macam mana nak tengok jawapannya? Kamu klik finish di bawah ni. Kemudian kamu klik check my answer. Dan kamu tengok jawapan kamu. Nampak? Kalau kamu dapat 10/10 ke, 8/10 ke, 7/10 ke, ini adalah jawapan secara automatik. Setelah selesai, screenshotkan ini, kemudian hantar di WhatsApp personal saya. Screenshot, kemudian hantar di WhatsApp personal saya untuk saya semak. Jadi ada dua tugasan kat sini. Link kuis yang saya bagi yang ini. Yang kedua adalah yang kamu kena tulis tadi. Yang kena print out. Yang ada printer boleh print out. Yang tak ada printer tak ada masalah. Tuliskan saja dalam buku tulis 5 syarat tadi. Jual beli, ijab dan kabul. Okay? Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Serba ringkas, serba padat. Saya harap kamu faham apa yang Ustaz ajarkan. Saya cuba kerjakan satu hari satu subjek. Jika kamu buat betul-betul, dalam masa yang singkat ni, Ustaz cuba kejar satu hari 2 subjek. Tapi hari ni Ustaz ajar kamu satu hari 1 subjek dulu, berkaitan tentang muamalat dahulu. Ustaz nak tengok macam mana tugasan kamu hantar tak dengan Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.